Pertama sekali, kita akan lihat kepada kepentingan flora dan fauna. Yang pertamanya adalah keseimbangan ekosistem. Ekosistem ialah satu proses interaksi antara benda-benda hidup dengan benda-benda bukan hidup yang wujud dalam alam sekitar. Keseimbangan ekosistem hutan penting kerana memelihara, melindungi dan mengekalkan sumber tumbuh-tumbuhan dan hidupan. Tumbuh-tumbuhan hijau membekalkan sumber tenaga kepada manusia dan haiwan yang memakannya. Kepentingan yang seterusnya ialah kita dapat mengenali pelbagai jenis flora dan fauna. Sebagai contohnya, pokok-pokok orkid, paku pakis, pokok periukera merupakan tumbuh-tumbuhan istimewa yang terdapat dalam hutan Malaysia. Hidupan liar seperti orangutan, tapir dan gibbon ialah antara haiwan yang unik dalam hutan negara kita. Flora dan fauna menjadi tarikan pelancong bahan penyelidikan dan bahan warisan generasi. Akhirnya, flora dan fauna juga berfungsi sebagai penghasil ubat-ubatan tradisional. Kebanyakan tumbuh-tumbuhan mengandungi nilai-nilai perubatan terutamanya dari bahagian batang, akar, daun dan ubi. Sebagai contohnya, petai, akar dan batang pokok periukera digunakan dalam perubatan tradisional. Bunga raya berguna untuk meredakan batuk dan kehilangan kahak. Akar dan batang pokok direbus dan diminum untuk mengubati demam. Terdapat beberapa faktor kemusnahan habitat flora dan fauna. Yang pertamanya adalah pembakaran hutan. Pembakaran hutan secara terbuka akan menyebabkan spesies-spesies flora dan fauna terancam yang ada di kawasan tersebut akan musnah. Lebih menyedihkan, kebakaran hutan yang besar dan tidak dapat dikawal akan memusnahkan sesuatu spesies haiwan selama-lamanya. Seterusnya, pemburuan haram. Pemburuan haram berlaku akibat permintaan tinggi daripada negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain dan Eropah terhadap haiwan-haiwan eksotik yang hanya terdapat di Malaysia. Dianggarkan hampir 200,000 spesies primat dijual untuk tujuan penyelidikan setiap tahun sehingga menyebabkan beberapa spesies haiwan tersebut hampir pupus kini. Faktor yang ketiga adalah keperluan barangan berasaskan haiwan. Pembunuhan terhadap harimau, memerang, paus, badah dan gajah untuk tujuan mendapatkan kulit, gading dan bahagian-bahagian lain yang dikatakan memberi kekuatan kepada manusia terus berleluasa. Permintaan yang tinggi terutama dalam bidang perubatan Cina menyebabkan harimau Melaya kini hanya tinggal jumlah sedikit sahaja. Pencemaran alam juga salah satu faktor kemusnahan habitat flora dan fauna. Hidupan seperti ikan lumba-lumba dan paus pembunuh semakin pupus disebabkan pencemaran air terutamanya disebabkan oleh tumpahan minyak dan kegiatan manusia yang suka mengotorkan laut. Sekarang kita melihat kepada amalan terbaik gaya kehidupan lestari yang kita boleh mengamalkan untuk mengelakkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Cara yang pertamanya adalah pengamalan pemakanan vegan. Pemakanan vegan dapat mengecualikan bentuk eksploitasi dan penganiayaan terhadap haiwan untuk makanan dan tujuan yang lain. Ia mendorong pengembangan dan penggunaan alternatif bebas haiwan untuk kepentingan haiwan, manusia dan alam sekitar. Bagi mengelakkan kemusnahan habitat flora dan fauna, kita perlu mengamalkan amalan penanaman pokok. Kita perlu memulakan aktiviti penanaman pokok di kawasan perumahan. Sebagai permulanya, kita perlu mengamalkan amalan ini bersama ahli keluarga dan juga rakan-rakan kita. Lama-kelamaan, kita boleh menjadikan amalan ini sebagai hobi dan juga sebagai aktiviti kekeluargaan kita. Seterusnya adalah kita perlu mengamalkan amalan kitar semula. Banyak barang yang boleh dikitar semula, contohnya kertas, plastik, logam dan kaca. Barangan lain seperti perabot, barangan elektrik, bahan binaan dan kenderaan juga boleh dikitar semula, tetapi masyarakat kurang peka untuk memulakannya. Contohnya, saya mengitar semula bekas aiskrim, tin biskut bagi menyimpan barang-barang lain seperti sayur-sayuran, biskut, muruku dan sebagainya. Sebagai seorang manusia, pentingnya kita mengamalkan amalan tidak membuang sampah ke dalam sungai dan laut. Hal ini kerana terdapat banyak kes yang didokumentasikan mengenai hidupan marin yang mati akibat memakan plastik atau terperangkap dalam sisa plastik. Walaupun hidupan marin itu tidak mati, bahan plastik yang dimakan masih tersimpan di dalam sistem badannya. Kita juga harus mengelakkan pembelian barangan berasaskan haiwan. Bagi industri ini, haiwan-haiwan dibunuh secara kejam bagi mendapatkan kulitnya untuk dijadikan aksesori fashion berjenama mewah. Kita sebagai manusia tidak boleh menyakitkan haiwan dan perlu mempunyai nilai kasih sayang. Akhir sekali, kita sepatutnya mengelakkan pembakaran terbuka secara besar-besaran. Pembakaran terbuka secara besar-besaran boleh mencemarkan udara. Ia juga mendatangkan kesan negatif kepada kedua-dua habitat flora dan fauna.
Ia turut memusnahkan tempat tinggal dan sumber makanan kepada tumbuh-tumbuhan dan kehidupan liar. Adakah info-info tadi memberikan anda kesedaran tentang kemusnahan habitat flora dan fauna? Ya, secara rumusnya, kita dapat lihat bahawa terdapat banyak kepentingan daripada memelihara dan memelihara flora dan fauna kepada manusia dalam kehidupan seharian. Ini adalah masa untuk kita berfikir secara rasional agar dapat menyedari bahawa habitat flora dan fauna harus dipelihara oleh masyarakat tanpa melakukan apa jua aktiviti yang dapat memusnahkan alam sekitar. Betul kata Jawina, jadi dengan ini kita harus berganding bahu dan mengembling tenaga dalam memastikan pemeliharaan dan pemeliharaan habitat flora dan fauna. Bukan itu sahaja, setiap individu harus mengamalkan amalan lestari dalam kehidupan seharian agar kita dapat menyumbang untuk mencapai matlamat pembangunan lestari. Jom amalkan kehidupan lestari dan melindungi habitat flora dan fauna.